بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عاصم بن صلى الله وسيدنا والشيخ وصلهم وفرعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa ma'rifatil arifina wa a'la min wasfin al-wasifina. Kalau nak baca basal boleh ikut tajwid ni, bukan wasfinil wasifina wala yuhituna bihi ilman
Bermula Allah Subhanahu wa taala itu di atas pengetahuan orang yang arifin, dan terlebih tinggi daripada diperi oleh orang yang memperikan, dan tiada dapat diliputi dengan dia pengetahuan. Baik, kata dia wallahu subhanahu wa ta'ala, dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu fauqa ma'rifatil arifin, di atas pengetahuan orang yang arifin. Pengetahuan di sini maknanya di atas pengenalan, di atas pengenalan orang yang mengenal. Wa'ala, dan terlebih tinggi wasfinil wasifina, daripada diperi oleh orang yang memperikan. Apa maksud kata diperi? Wasfi ini maknanya yang mensifatkan. Orang yang meninggikan sifat-sifat Allah itu, sebenarnya sifat Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada orang-orang yang meninggikan sifat Allah. Orang yang memandang tinggi sifat Allah, sebenarnya sifat Allah itu lebih tinggi daripada pandangan orang yang meninggikannya. Itu maksud kata wa'ala min wasfinil wasifin. Terlebih tinggi daripada diperi oleh orang yang memperikannya. Yani orang yang sampai darjah tauhidus sifat, mereka sentiasa merasakan, mereka sentiasa memandang ketinggian sifat-sifat Allah, sentiasa di dalam syuhud sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Maka sifat Allah yang maha mulia itu lebih tinggi dan lebih mulia dari apa yang mereka pandang mulia itu. Itu maksudnya. Wala yuhituna bihi ilman, dan tiada dapat diliputi dengan dia pengetahuan. Maknanya sifat Allah Ta'ala itu tak dapat nak dikenali dengan semata-mata pengetahuan. Bahkan Allah lah yang mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi pengetahuannya atas tiap-tiap suatu. Ya, atas tiap-tiap suatu itu Allah Ta'ala meliputi pengetahuannya. Baik. Apa maksud kata meliputi? Meliputi maknanya merangkumi. Tetapi jikalau nyata ya Allah, bagi hati orang yang arifin, orang yang arif, ini orang yang mengenal
akan Allah Ta'ala yang sampai ke darjah syuhud, musyahadah. Nescaya terbakar barang yang sampai penglihatan matanya. Bukan hanya terbakar penglihatan mata, terkadang hatinya turut terbakar hingga ada yang mati. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Satu ketika Nabi Daud alaihissalam berceramah tentang ketuhanan kepada rakyatnya. Tiba-tiba 3,000 orang 3,000 orang beruban rambut. Kenapa? Kerana tajalli Allah dalam hati menyebabkan dia jadi takut sampai terus jadi tua. Dan ada satu ketika Nabi Daud berceramah di hadapan rakyatnya, ada beribu orang pula yang mati kerana terbakar hati, terkejut dengan tajalli Allah di dalam hati. Inilah kata guru, nabi-nabi, rasul-rasul ni mereka guru yang sampai darjah murabbi. Mereka mendidik manusia terus ke dalam hati, sehingga hati yang asalnya dipenuhi dengan hijab ananiyah, keluar hijab ananiyah, masuk tajalli Allah, jadi terkejut dengan kebesaran Allah, terus mati. Itulah kata tadi, terbakar hati orang yang sampai penglihatan mata hatinya kepada musyahadahkan Allah. Baik. Seperti firman Allah Ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alata huruf apa tu? Dal. Ja'alata dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Sad tu, sad ain, dan pensan Nabi Musa. Dan gugur Musa itu pensan. Sa'iqan tu, sad ain qaf. Maka tak kala tajalli Tuhannya bagi bukit, jadilah bukit itu hancur dan gugur Musa itu pensan. Maka di sanalah putus isyarat orang yang arif. Artinya bila sampai makam ini, itulah setinggi-tinggi orang yang dikatakan ma'rifatullah, yakni orang yang mengenal Allah. Begitu. Baik. Ayat Nabi Musa pensan ni saya dah beri cerita dah dulu kan? Bukan? Ada ingat ke? Tanya. Ingat tak Muhammad? Ingat? Cuba baca ayat dia. Tanya. Apa yang ingat? Yelah ni. Tenang cerita. Dia fikir sekejap lagi. Pening kepala macam mak. Kemana ingat apa? Dia fikir dulu. Cuba cerita sikit. Kami nak dengar. Fikir dulu. Macam mana Muhammad tak ingat? Muhammad boleh ingat? Oh, ni Muhammad. Ingat katanya apa? Alakah lama? Muhammad, ayat ada apa?
Ni kali belajar macam Muhammad. Dia jujur. Tak ingat habaq tak ingat. Senang cerita. Fikir buat apa? Sebab resah gelisah orang yang menunggu. Betul tak? Libang melibu hati orang menunggu. Jawab je. Tak ingat. Senang cerita. Jujur macam Muhammad. Dia tak tahu oleh bang dia tahu. Jangan dia bohong kata tahu. Senang cerita. Saya boleh ulang. Ini cerita Nabi Musa alaihissalam. Tak kala dia dijemput oleh Allah ke Tur Sina. Apa itu Tur Sina? Bukit Tur. Bila Nabi Musa alaihissalam sampai ke kaki bukit Tur Sina, Tur Sina maknanya bukit Tur. Tur tu nama bukit tu, Sina tu bukit. Tur Sina, bukit Tur. Bila sampai Nabi Musa ke sana, maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh Allah dengan berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat akanmu." Nabi Musa minta Allah Ta'ala tunjukkan diri dia. Dia nak tengok Allah. Boleh ke tengok Allah? Maka tak kala Nabi Musa minta Allah Ta'ala ni tunjukkan diri, maka turunlah firman Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa ni melihat kepada Tur Sina, kepada bukit Tur. Tak kala dia melihat, Allah Ta'ala menggegarkan Tur Sina itu sehingga jadi gerunlah Nabi Musa alaihissalam. Melihat gegaran itu sampai dia sa'iqah. Sampai dia sa'iqah. Sa'iqah maknanya dia jatuh, pingsan sebab takut, gerun dengan gegaran tu. Maka dalam pingsan itu Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimanakah engkau nak lihat akan diriku, wahai Musa? Sedangkan engkau tengok bukit itu punya gegaran pun engkau sudah jatuh pingsan." Itulah dia. Dia minta nak tengok Allah. Allah tak dapat dilihat di atas muka bumi. Jadi cerita tentang ilmu tauhid. Yang pertamanya, Allah Ta'ala tak dapat dilihat semasa masih lagi hidup di atas bumi. Allah Ta'ala itu boleh dilihat bagi orang yang masuk syurga apabila sudah masuk ke dalam syurga. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin, "Salamun qawlan min rabbil alamin." Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam dari Tuhan yang Maha memerintah lagi yang Maha penyayang. Nabi SAW mentafsirkan ayat itu dengan katanya, apabila sekalian ahli syurga itu dah masuk ke dalam syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan dirinya dengan tidak ada kafiat. Allah menunjukkan dirinya dengan tidak ada kafiat. Mana tidak ada caranya. Ya, tak boleh nak disebutkan cara dia, tak tercaranya. Jadi melihat Allah Ta'ala pada hari itu bukan dengan mata kepala, tapi melihat Allah Ta'ala itu dengan seluruh tubuh yang tidak ada kafiat. Melihat dengan seluruh tubuh dengan tidak ada kafiat. Baik.
Jadi Nabi Musa yang minta nak tengok Allah Ta'ala tak dapat tengok. Pasal di dunia tak dapat lihat Allah. Maka dalam pensannya itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa, dan diberikan 10 hukum syariat yang dinamakan syariat Nabi Musa alaihi salam, yang terus diberi oleh Allah ke dalam hati Nabi Musa tanpa ayat, tanpa bahasa. Nabi Musa terus faham. Bila Nabi Musa sedar dari pensannya, yang mengolahkan sendiri firman Allah Ta'ala itu, maka itulah yang disebut wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-katalah oleh Allah kepada Nabi Musa sebagaimana berkata-kata. Maka ayat wa kallamallahu Musa taklima itu ada 12 pendapat ulama pada mentafsirkannya. Ada 12 pendapat ulama pada mentafsirkannya. Tapi pendapat yang paling masyhurah di kalangan mufassirin ialah maksud kata wa kallamallahu Musa taklima itu, berkata-katalah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa sebagaimana berkata-kata, dengan makna Allah mempensankan Nabi Musa, lalu di dalam pensannya Allah menyatakan kepada Nabi Musa akan hukum-hukum syarak yang 10 perkara. Antaranya wajib berkhatan, wajib memotong kuku, wajib taat kedua ibu bapa, wajib taat Allah, wajib taat Rasul. Ada 10 semua. Ya, saya pun tak ingat. Ada disebut dalam kitab tafsir. Baik. Ada pula yang mentafsirkan Allah bersuara kepada Nabi Musa, tapi suaranya tidak serupa dengan suara makhluk. Maka itu pendapat kita tawakuflah, barangkali itu pendapat Wahabi. Ya, sebab Allah Ta'ala tu dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Kalau kata suara, duduk, jadi itu adalah sifat-sifat makhluk. Maka ia amat bercanggah dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ada yang pula berkata Nabi Musa mendengar pokok itu berkata-kata. Allah duduk di sebalik pokok. Ini lagi tak boleh pakai. Ni pendapat lagi tak boleh pakai. Sebab menyamakan Allah, kalam Allah dengan kalam makhluk, keluar suara daripada pokok dah. Sudah. Ni macam cerita Alibaba bujang lapuk lah. Ni sebab tu kita wajib belajar ilmu tauhid jangan sampai tersalah faham. Baik, habis. Jadi dalam pensan itu Nabi Musa tajalli akan Allah. Nabi Musa melihat akan Allah. Tajalli Allah ni tak semestinya di dalam jaga. Boleh saja di dalam tidur. Yaqazatan au manaman, dalam jaga ataupun dalam tidur. Dan orang-orang yang arif billah itu dia ingat Allah bukan hanya di dalam jaga, bahkan di dalam tidur. Itu yang dimaksudkan kalam ahli sufi. Dia kata naumun alimun khairun min salatin jahlin. Tidurnya orang alim itu, yakni orang yang arif billah itu,
Lebih baik dari solat orang yang jahil. Ini orang yang tak kenal Allah, orang yang tak arif billah. Sebab solatnya orang yang tak arif billah, hatinya penuh dengan kelalaian. Tapi tidurnya orang yang arif billah, mata kepalanya saja yang tidur, tapi mata hatinya berjaga, tetap mengembara di alam Rabbaniyah. Yasir ilallah, sentiasa hatinya begitu. Maka orang yang sampai darjah musyahadah, imannya sentiasa naik, tak pernah turun. Yang turun naik iman tu, yang Nabi kata umatku kelak pagi-paginya beriman, petangnya kufur, malamnya beriman, siangnya kufur. Itu orang awam yang nafsu ammarah, yang nafsu lawamah. Tapi orang yang sampai nafsu kamilah, dia tidak lagi turun-turun, dia sentiasa naik iman dia. Ya, kerana mereka dibekalkan satu sifat yang dinamakan mahfuz. Kalau nabi-nabi itu dia maksum, wali-wali itu dia mahfuz. Baik. Itu yang pertama saya nak cerita di dalam ayat ini. Yang kedua saya nak cerita mengenai tentang tauhid juga. Bab Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa di Tur Sina. Baik, ayat ini jangan kita salah faham dengan memahami bahawasanya tak kala Nabi Musa sampai ke Tur Sina, tak kala itu barulah Allah berfirman kepada Nabi Musa. Kalau kita faham macam tu, membawa kepada pengertian kalam Allah itu tidak qadim. Jadi kalam Allah Ta'ala itu baharu. Sedangkan kita belajar dalam kitab Tauhid, kalam Allah itu qadim. Sama ada kalam lafzi, kalam nafsi, ataupun kalam ghairi nafsi. Ya, wajib kita faham sekurang-kurangnya dua jenis kalam ini. Ya, saya tulis dalam Aqidatul Mukminin, kalam tu ada 4. Tapi saya nak cerita di sini, sekurang-kurangnya wajib kita faham dua jenis kalamullah. Satu kalam nafsi, satu kalam ghairi nafsi. Apa dia kalam nafsi? Saya cerita ni dah banyak kali dah, cuma nak ulang-ulang. Sebab dia ulang banyak kali pun buat puasa tungging juga, walaupun yang mudah-mudah. Tak mau tanya hak lagu ni, sebab tahu dah mesti tak dapatnya. Ni saya nak ulang banyak kali hak payah ni. Hak senang pun tak dapat. Apa dia? Kalam nafsi. Kalam nafsi iaitu sifat kalam di zat Allah. Kalam nafsi iaitu sifat kalam di zat Allah, yang kita sebut sifat ma'ani dia. Maqama bi nafsi. Ya, sifat barang yang berdiri di zat. Itu sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Itu namanya sifat ma'ani. Maka kalam tu sifat ma'ani. Maka sifat itu ada di zat Allah. Sifat itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Bagaimana hakikatnya Allah dua yang tahu. Kita cuma wajib tahu Allah ada sifat kalam ini. Satu, bandingannya dengan manusia ialah anak lidah di kerongkong. Itu sifat kalam kita. Kalau kita nak kata kita pun boleh berkata-kata,
boleh kita berkata-kata tu ya, pada majaznya kita kata adanya anak lidah. Cuba balik kita potong anak lidah, jadi bisu sama hidup. Jadi anak lidah tu sifat kalam kita. Jadi sifat kalam makhluk seperti manusia ni iaitu anak lidah. Siapa tak ada anak lidah tak boleh cakap dia. Orang bisu tak ada anak lidah. Orang bisu tak ada anak lidah, sebab tu dia tak boleh cakap. Cuba tengok kawan sebelah dia bisu ke? Dia tengok anak lidah ada. Ada tak kawan-kawan yang bisu sini? Tanya tak nak jawab pun dia bisu ke? Baik. Jadi kalam kita tu ada bentuknya, ada bendanya. Cik lah kelgong. Pernah tengok tak? Tak tengok? Siapa tak pernah tengok nanti minta tolong kawan gunting buang tengok. Tu tanya sambung balik. Tak susah suruh Abang Azri tolong welding balik. Lepas jahit welding. Nak tengok cik ya kan? Itu nak edah. Kita bercakap tak ada yang tu lah. Pada zahirnya kita kata sebab ada anak lidah lah kita bercakap. Hakikatnya Allah lah yang mempercakapkan kita. Anak lidah tu asbab. Asbab yang tak boleh memberi bekas. Asbab yang tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Allah jadikan asbab itu atas sunnahnya, atas kehendaknya, peraturannya. Macam kita kata kenyang sebab makan. Bukanlah makan tu mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Maka makan tu, makan tu sunnatullah, peraturan Allah. Siapa nak kenyang kena makan. Padahal Allah boleh beri kenyang tanpa makan. Contohnya orang tua lalu kenyang, kan pun tak lalu. Dulu makan nasi 3 pinggan tak cukup. Umur 30-an, dia mari naik 50-an ni. Boleh habis piring tu pun okey. Pasal apa? Bermakna kubur kata get out. Kubur kata come here. Nak mati dah. Baik. Boleh faham? Itu kalam nafsi. Kalam nafsi tidak ada huruf, tidak ada suara. Perbandingan makhluk tu seperti anak lidah. Satu lagi kalam ghairi nafsi. Apa dia kalam ghairi nafsi? Iaitu segala kalam-kalam Allah. Seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, Suhuf, Injil. Itu semuanya adalah kalamullah. Tuan kata Quran itu kalamullah, Taurat pun kalamullah. Maka kalamullah itu dia qadim. Kalamullah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Maknanya apabila Allah Ta'ala berkata-kata, maka itulah kalam ghairi nafsi. Kalam nafsi sifat kalam di zat Allah. Kalam ghairi nafsi apabila Allah berkata-kata, maka itulah kalam ghairi nafsi. Jadi tapi wajib kita faham bagaimana kalam nafsi itu qadim lagi azali, tidak ada huruf, tidak ada suara. Begitu juga kalam ghairi nafsi ini qadim lagi azali, tidak ada huruf, tidak ada suara. Sebelum ada makhluk, kalam Allah sudah ada. Sebelum ada makhluk, kalam Allah sudah ada. Jadi kita jangan faham
masa Nabi Musa sampai ke Tur Sina baru Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi kalam ghairi nafsi Allah tu tidak qadim, jadi baharu. Tu yang jadi orang duk faham kata kalam Allah tu bersuara tapi tak seperti suara makhluk. Allah berkata-kata apa yang Nabi Musa tapi kata-katanya tidak bersuara tapi tak seperti suara makhluk. Macam mana? Suara. Jadi kita kena faham apa maksudnya ketika Nabi Musa sampai ke Tur Sina, Allah berkata-kata kepadanya. Maksud kata Allah berkata-kata kepada Nabi Musa, tak kala Nabi Musa sampai ke Tur Sina, ialah Allah mentajalikan kalamnya yang qadim itu kepada Nabi Musa dengan tidak ada kaifiat, hanya Allah yang tahu. Itu kena faham. Kalam itu sudah ada, tapi belum ditajalikan, belum dinyatakan. Tajali maknanya nyata. Bila Nabi Musa sampai ke Tur Sina, maka Allah telah tajalikan, nyatakan kalamnya yang qadim itu. Tanpa huruf, tanpa suara. Tu salah orang kata bersuara. Terus ke dalam hati Nabi Musa. Lalu Nabi Musa faham akan kalam itu. Dan Nabi Musa mengolah dengan bahasanya sendiri. Faham? Macam juga hadis kursi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi ni hadis yang kalamullah yang terus dari Allah. Kalam Allah yang datang dari Allah terus ke dalam hati Nabi tanpa melalui Jibril. Tak ada huruf, tak ada suara. Ya. Nabi terus faham dan mengolahkan dengan bahasanya sendiri. Hadis kursi ni dia bunyinya begini. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Itu. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala. Itu maknanya hadis kursi dah tu. Ya, Nabi cakap tu apa ya Allah firmankan terus ke dalam hatinya tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Kemudian Nabi olahkan dengan bahasanya sendiri. Baik. Maka jangan salah faham. Jangan duk faham kata bila Nabi sampai ke Tur Sina, masa itulah baru Allah berfirman. Bukan. Firman Allah tu sudah ada pada azali. Cuma di waktu itu Allah mentajalikan, menyatakan kepadanya akan firmannya yang qadim itu. Firman Allah Ta'ala bukannya ada bahasa. Habis itu bahasa dalam kitab Taurat tu. Bahasa apa? Kitab Taurat ni bahasa apa? Bahasa apa? Ya. Saya nak masuk dalam puasa pun, tapi banyak sangat pula. Banyak sangat, 2 jam tak cukup. 1 hari pun tak cukup lagi. Dah saya percaya mudah-mudah ya. Itu pun ada yang feel. Tak nak ambil yang payah-payah. Saya dah cerita semua dah ni. Tak ada jawapan. Tak ada dah tu. Apa dah? Bahasa Ibrani ke? Ya ke bahasa Ibrani? Taurat kitab bahasa apa? Saya ingat dah tu. Taurat bahasa Qibti, Zabur bahasa Ibrani, Injil bahasa Syriani, Quran bahasa jangan kata bahasa Melayu.
bahasa Melayu petani pula. Quran bahasa apa? Itu bahasa Nabi. Tak ada Nabi berbahasa Melayu. Nabi Melayu kat Kelang nak tangkap. Pernah dengar Nabi Melayu? Tak pernah? Pernah? Tak pernah? Tak pernah, sudah. Kena tangkap dulu. Tanya ustaz kat depan tu. Baik. Kata bahasa Allah, kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada bahasa. Habis tu Taurat bahasa Kipti, Quran bahasa Arab. Kita nak jawab lagu mana? Allah jadikan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya Taurat, itu berbahasa berbahasa Kipti. Allah jadikan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud itu dengan bahasa Ibrani. Allah jadikan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu dengan bahasa Syriani. Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan dengan bahasa Arab. Bukanlah kalam Allah tu bahasa Arab, Allah jadikan. Macam kita ni asalnya tak ada, Allah jadikan kita jadi ada. Asalnya tiada. Yang ada hanyalah Allah. Makhluk ni tak ada. Allah jadikan dia tiada kepada ada. Asalnya Allah sahaja yang ada. Itulah ya, kita nak fahamnya. Baik, dia tanya bagaimana untuk kita faham dengan benar berkaitan surah dalam Al-Quran yang akan memberi syafaah kepada pembacanya. Baik ya, bila kita mati, ibadah kita semuanya cabut lari. Yang menemani kita satu sahaja. Siapa? Quran yang kita baca. Sebab tu kita ni kena baca Quran. Sekurang-kurangnya Quran yang kita hafaz. Walaupun hanya surah Wadduha, sehari 42 kali. Tu yang suruh baca. Supaya kalau kita mati, dia jadi teman kita. Teman kita di alam barzakh ialah Quran yang kita duk baca semasa hidup di dunia. Maka dia jadi teman kita. Teman buat apa? Teman yang menolong kita tak kala kita resah gelisah hidup di alam barzakh seorang-seorang. Maka dialah yang menemani kita. Maka dia tu menolong kita menghilangkan keresahan itu. Ya, Nabi kata, sesungguhnya apabila mati seseorang kamu, maka sesungguhnya ia akan menjadi keluh kesah ia selama 7 hari 7 malam. Maka mendermalah kamu kepadanya, semoga dihilangkan Allah Ta'ala akan keluh kesahnya. Itulah orang buat kenduri tahlil 7 malam. Ya. Amalan ni bukan hanya dilakukan oleh orang Melayu, tapi dilaksanakan juga oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya. Ini diceritakan dalam kitab Qurratul Ain. Difatwakan sunat kita mengamalkan akan tahlil amalan bersedekah kepada ruh yang mati itu, seperti buat kenduri ataupun bacaan Al-Quran supaya hilang keluh kesahnya itu.
ada disebutkan dalam kitab Qurratul Ain, difatwakan oleh mufti mazhab Maliki di Mekah. Baik, jadi kita adalah pegangan dia. Maka hilang keluh kesah itulah namanya syafaah. Hilang keluh kesah itulah namanya pertolongan. Dia tolong kita. Nah, faham tak? Hakikatnya Allah lah yang tolong. Pada adatnya, pada bahasanya, pada lurahnya, kita kata Quran tu yang nolong. Hakikatnya Allah lah yang menolong. Macam kita makan ubat. Semalam demam menggigil kau, hari ni dah sihat wal-afiyat, kau menterdarah apa semalam? Semalam aku telan Panadol, lega aku. Adakah Panadol tu yang menyembuhkan? Tak. Habis tu Panadol tu asbab saja yang tak boleh memberi bekas. Cuma nak cakap begitulah. Nak tekok Allah yang menyembuhkan. Tapi adalah asbab dia. Apa dia? Panadol. Gitulah dia. Di alam barzakh, kau nak dia tenang di dunia ni, kenalah baca Quran supaya aja penenang kamu. Di mana? Di alam barzakh. Siapa? Quran. Maka bacalah hari-hari. Baca dengan tadabbur, jangan baca dengan takabur. Baca dengan tadabbur Quran itu. Baca dengan menghalus-halusi, baca dengan memandang Allah yang menggerakkan kita membacanya, bukan kuasa diri. Tak kala kita membaca Quran, hapuskan rasa diri yang membaca, tapi pandanglah Allah yang menggerakkan. Itulah tadabbur, sebenar-benar tadabbur. Tidak memandang usaha diri, tapi memandang perbuatan Allah. Jadi orang yang memandang perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itulah sebenar-benar tadabbur Al-Quran. Jadi bila orang sudah benar-benar tadabbur, maka dia tak terasa lagi dia yang membaca. Maka orang yang mendengar jadi lazat mendengar bacaan. Bukan kerana asyik sedap dia baca, tapi hati orang yang ingat Allah itu, bila dia baca apa pun menarik perhatian orang yang mendengar. Bukan kerana sedapnya, tapi kerana hati orang yang membaca itu ada tadabbur dengan Allah. Macam Qarun, tak kala dia menjadi orang soleh, air sungai dengar dia baca Taurat, berhenti dengar. Nampak? Tapi bila dah jadi kufur dengan Allah, habis cerita. Itu bukan karamah dia, itu ma'unah nama dia. Ma'unah Qarun. Sebelum dia jadi murtad, dia orang soleh, dia baca Taurat, air yang mengalir boleh berhenti. Tapi tu dia lah manusia ya. Bila dia kaya, dia tak tadabbur dah kepada Taurat, dia takabur dengan Allah. Akhirnya dia jadi apa? Ya, mati tanpa iman. Mati melawan Nabi. Terusnya melawan Allah. Habis ya. Kita sambung ya. Baik, saya dah jawab soalan dia. Dan di sanalah yakni tak kala engkau musyahadah ke Allah dengan sebab tajalli di mata hati itu. Dan di sanalah yakni tak kala kamu musyahadah ke Allah kerana tajalli Allah di mata hati itu.
kelu bagi segala lidahnya, yakni terpegun kamu dengan Allah Ta'ala tajalli itu, jadi lidah kelu, tak terkata daripada ibarat, daripada ibarat. Maknanya kata orang yang mengenal Allah Ta'ala tak boleh nak cerita dekat orang macam mana dia kenal. Tak boleh nak disebut, sebut itu kalam saja. Tak boleh nak ditulis, tulis itu hanyalah tulisan sahaja. Macam kita kata saya sayang dia. Macam mana kau sayang? Sayang lah. Sayang tu sebutan. Mana sayangnya? Tulis SAYANG. Itu tulisan. Itu tulisan. Itu bukan sayang lagi. Sayang macam mana sayang? Sayang tak boleh disebut, kelu lidah daripada menyebut. Dan terpaku tangan daripada menulis. Itu dikatakan oleh ulama tasawuf, man lam yazuk faqad lam yadar. Siapa tak dapat tak tahu. Orang yang dapat dia yang tahu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, biarkan saja syuhud ahlul ma'rifah itu di dalam hati mereka. Jangan ditulis, kerana kalau ditulis tidak boleh orang-orang membacanya, memahami dan merasai. Dan jangan disebut, kerana orang yang mendengar sebutannya juga tak dapat memahami dan merasai. Maka barang siapa yang hendak merasai, hendaklah ia duduk di situ, duduk di darjah itu, di sana tu, di sanalah itu ditulis. Kamu kena duduk di situ baru kamu rasa. Man lam yazuk faqad lam yadar. Habis itu yang kita duk baca itu hanyalah ta'arif dia je, fakta ilmu. Orang yang kenal fakta ilmu bukan dia tentu dia sampai ke hakikat ilmu itu. Hakikat ilmu kamu kena duduk di situ. Macam kita belajar ilmu tauhid, tak semestinya kita boleh kenal Allah. Belajar ilmu tauhid itu umpama teori tukang kayu, teori Pak Jamal. Teori tukang kayu. Tahu teori? Teori itu teori. Teori itu. Belum praktikalnya lagi. Baru mengaji fakta-fakta. Baru mengaji ta'rif-ta'rif, pengertian-pengertian. Pergi belajar cara-cara nak buat rumah. Pergi belajar ya, cara nulis. Ini hammer, namanya mertun. Ini paku, ini siku-siku, ini kayu 4x3. Kena kepala kau belah 3. Ini kayu bikin tiang, jangan buat alang. Ini alang, jangan bikin tiang. Tidak rumah kau terhalang. Cerdik. Ini batu, ini simen. Dia kena faham cara nak bancuh simen dengan pasir gaul lagu mana. Jangan simen kau campur gula. Gila ke apa? Ada cara dia, belajar. Itu teori je. Ada tulis, oh simen banyak ni. Oh simen banyak ni, pasir banyak ni. Kalau simen sekapik, pasir 5 kampik, ini tu buat bawah lantai. Kalau atas punya, simen campur pasir banyak ni. Nak buat atas sekali tak payah buat pasir lah. Tulis. Buat ada lagi. Itu namanya teori tukang kayu. 3 tahun pergi kursus dekat institut apa? Kemahiran. Betul tak? Aku tak nak masuk. Ini bekas hantamnya ni. Pergi belajar. Teori jadi kontraktor. Balik dah habis, dapat dah CJ diploma kontraktor. Baru dapat diploma CJ teori, diploma teori. Dan balik kampung
Orang panggil dia kontraktor. Tak, orang panggil dia apa dah? Pemegang diploma teori tukang rumah. Orang tak panggil dia kontraktor. Pasal dia baru pegang teori. Tiba-tiba ya, dia pergi kedai kawan dia minta kerja. Kerja apa? Tukang basuh kereta. Tak ada kerja apa ni. Tahun 2023 kerja makin teruk. Jaga molek tahun 2023 ekonomi makin teruk. Bukan saya kata, orang kata. Orang bohong, aku pun bohong. Saya tak kata, orang kata. Siapa kata? Menteri Ekonomi, mantan Menteri Ekonomi yang kata. Ekonomi global makin kritikal tahun 2023. Jadi dia pun balik jadi apa? Tukang cuci kereta. Kerja dengan kawannya. Sehari RM15 gaji. Adakah namanya kontraktor? Dah, walaupun dia pemegang diploma tukang rumah. Dia cuma ada teori, tapi dia tak praktikal. Satu ketika ya, datanglah pemerintah baru yang pakai kepiah di atas kepala. Masa tu baru ekonomi masuk. Dia pun dapatlah modal. Dia buat satu bisnes. Apa dia? Labu-labi construction. Labu-labi construction Senjam Berhad. Dia pun datang ke Sungai Raya minta buat rumah. Ya, ada orang bagi dia buat bangunan untuk buat pondok model. Dia pun buat. Masa tu baru namanya kontraktor. Tadi dia belajar dah lagi. Dia kerja kawas dah lagi. Begitulah orang yang belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid belum tentu dia muwahhid lagi. Sampai dia benar-benar rasa takut kepada azab Allah, rasa harap rahmat Allah. Asbab daripada ilmu yang dia belajar, itu baru namanya al-muwahhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Itu baru namanya orang yang praktikal tauhid. Masa tu namanya al-muwahhid. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Dia buat rumah tadi tu baru namanya kontraktor. Kalau tidak, kontrak tidur. Makan tidur, tidur makan. Lebar. Baik. Ini banyak kali cerita kan ni. Tu nak cerita tadi tu. Di sanalah kau kelu lidah. Di sanalah kelu bagi segala lidahnya daripada ibarat. Dan hasanya orang yang arif itu, jadi sebenar-benarnya, dan hasanya, jadi dan sebenar-benarnya orang yang arif itu, yakni orang yang mengenal Allah itu, mengetahui akan had dirinya, yakni akan mengenal akan dirinya. Mengetahui ia akan hak dirinya, ini mengetahui ia akan pengenalan dirinya. Orang yang arif billah dia tahu dia kenal Allah Ta'ala tu sekat mana. Kita boleh kenal Allah sekat mana kita? Dengan ilmu yang kita belajar. Dengan ilmu yang kita belajar tu masih lagi kita berani buat dosa. Sebab tu tak boleh terhenti di atas ilmu. Kena terjun ke bidang kesufian, agar iman daripada iman ilmu naik kepada iman a'yan. Dan
mencebok daripada laut makrifahnya atas sekira-kira penolongnya jua, dan mencebok daripada laut makrifahnya atas sekira-kira penolongnya jua, yakni atas sekira-kira pertolongan Allah jua. Dapat kita tenggelam dalam laut makrifah itu semata-mata dengan pertolongan Allah jua. Itu maknanya. Orang yang sampai darjah tajalli tadi, dia tenggelam dalam laut ahadiyah Allah, yang menyebabkan dia lupa kepada segala yang lain. Tak kala mula dia fana, yang dinamakan orang yang, ini satu kalimah yang orang marah sebut, Wahbi marah sangat. Orang kata wahdatul wujud. Ini kitab Durus Samin ni dia masuk sedikit bab hakikat. Iaitu orang yang tidak memandang sebenar-benar wujud, melainkan sebenar-benar wujud adalah Allah. Yang lain tu tak wujud. Habis dia tak wujud. Maksud kata dia tak wujud tu gini, sebab dia mabuk dengan Allah, maka dia terlupa kepada segala yang lain. Ya. Macam kisah Laila Majnun. Contohnya, orang tasawuf dia buat kisah Laila Majnun. Laila ni dia mabuk dekat Majnun. Majnun ni pun mabuk dekat Laila. Laila ni anak raja, duduk dalam istana. Majnun ni orang biasa-biasa. Orang-orang awam biasa, orang miskin pula. Tapi dia ada kelebihan. Apa kelebihan dia? Dia boleh panjat istana menggunakan ilmu karamat dia. Bukan karamat pun, ilmu dia, belajar ilmu sihir. Dia panjat istana pakai tali. Tali tu dia perintah, "Hai tali, naik kau." Tali tu naik sampai ke dinding istana. Dia pun panjat tali. Bodoh juga dia. Baik dia lompat tu kan. Dia belajar ilmu suruh tali naik je. Tak cerdik ilmu cerita Majnun, Laila Majnun. Umur saya berapa tahun di situ? 7 tahun ke 8 tahun. Ingat lagi tu. Ya Allah. Benda mengarut diingat sampai tua. Tapi kalau benda agama sat dia lupa. No? Betul tak, mak? Betul tak? Dia ada fikir tu. Cepat lah, cepat. Jadi Laila Majnun asalnya orang tasawuf yang karang. Dia nak ceritakan tentang bagaimana tamsilan orang yang kasih Allah, mahabbah Allah, fana dengan Allah, yang dia lupa kepada yang lain melainkan Allah saja. Dia buatlah cerita Laila Majnun ni. Kisah asal nak cerita tentang bagaimana orang yang mabuk dengan Allah, tapi dapat dekat pengarah filem, adalah dia. Dia buat cerita orang cinta. Bukan lari tajuk asal. Jadi nak cerita tentang tamsilan orang yang mabuk dengan Allah tu, macam Laila Majnun ni. Asal tu cerita rekaan orang sufi je. Laila ni dia punya gila dekat Majnun, Majnun pun gila dekat Laila. Walaupun antara dua darjat, seorang anak raja, seorangnya orang biasa. Ya. Tapi cinta punya pasal dia tak kenal siapa. Laila tak kira siapa lu, wahai Majnun, aku cinta padamu, I love you dia. Sampai orang tanya dia, wahai Majnun, kaifa abka? Dia kata, wahai Majnun, kenapa kau menangis? Duduk dengan Laila kau menangis, berpisah dengan Laila kau menangis. Apa kata Majnun? Tak kala aku duduk dengan Laila, aku tu tetap menangis, sebab
Aku takut kalau nanti aku berpisah, aku tak dapat nak bertemunya lagi. Bila sudah tidak duduk dengan Laila, tetap aku menangis kerana aku risau aku tak akan dapat berjumpanya lagi. Duduk jauh takut tak berjumpa, duduk dekat takut berpisah. Gitulah cerita dia. Maknanya duduk mana-mana pun dia ingat dia. Ya. Itulah maksud kata wahdatul wujud tu. Maksud dia duduk mana-mana pun dia ingat dia. Bukanlah dia tak nampak diri dia. Dia nampaklah diri dia. Bukan dia tak nampak alam. Dia nampak alam-alam. Tapi apa yang dia tengok, semua dia ingat Laila. Dia tengok nasi, Laila, aku makan nasi, Laila. Berak? Berak tak aku? Dia mandi, Laila, aku mandi, Laila. Cina kata, Laila, Laila, cak moya. Itu lain pula. Boleh faham? Itulah masuk wahdatul wujud yang ditentang sangat oleh orang-orang yang kontra tasawuf tu, kontra ilmu sufi ni. Bukanlah dengan bermakna Allah saja wujud, alam tak wujud. Alam ini wujud tapi tak terasa ia akan kewujudan alam kerana mabuk dia dengan kewujudan Allah. Macam mana Laila tadilah dengan Majnun. Kalau tidak dia tak dapat, dia tak carilah tali. Habis kalau alam tak ada, tali pun tak ada. Macam mana dia cari tali dia panjang istana tu? Bermakna alam tu ada juga. Cumanya alam itu tak terasa ada sebab dia nampak Laila ya. Itulah maksud wahdatul wujud. Alam tu ada tapi hapus pandangan ada alam kerana mabuk dengan Allah. Tali tu ada tapi hapus pandangan tali tu kerana mabuk dia dengan Laila. Dia tak kisah dah tengah-tengah naik dia putih ke tali tu. Tengah-tengah naik ke ya, orang rentak ke tali tu, dia tak kisah, janji aku dapat naik. Dia kata tak apa, aku mati dalam cintaku pada Laila. Tak apa dah, aku puas hati. Apa orang panggil? Lautan api kan ku renangi. Try tengok. Laut sudah Selat Melaka pun tak boleh nak kerang. Baik. Itulah tamsilan dia. Dia kena faham lah kataan wahdatul wujud tu. Ya. Jangan tu kita kata salah. Yang salahnya apa dia? Ilmu musyahadah dibuat i'tiqad. Itu bukan ilmu i'tiqad. Jangan dibuat i'tiqad ilmu musyahadah. Ilmu musyahadah bukan ilmu i'tiqad. Ilmu musyahadah ilmu yang diperolehi di dalam hati orang-orang yang arif billah, yang Allah Ta'ala masukkan ke dalamnya atas limpah kurnianya. Maka ilmu itu tidak seperti ilmu i'tiqad. Ilmu musyahadah dibuat i'tiqad, itu sesat. Ya. Ilmu musyahadah hanyalah rasaan mata hati. Baik. Maka sebab itulah kata ulama zahir, wujud itu ada dua. Satu wujud ya zati, satu wujud majazi. Wujud zati, wujud hakiki, itulah wujudnya Allah. Wujud majazi itu wujud alam, wujud yang berbentuk sementara, wujud yang berbentuk temporary, benda yang sentiasa berubah yang akhirnya musnah. Allah tu ya zat yang tak berubah-ubah, yang tak akan musnah. Maka dari sebab makhluk itu akan musnah, dia akan bertemu musnah demi kemusnahan demi kemusnahan demi kemusnahan. Itulah yang dimaksudkan dengan kata orang wali-wali Allah tu, alam ini tiada. Tiada sebab apa? Sebab dia musnah demi musnah demi musnah. Macam umur kita ni bukan sentiasa
begitu saja tidak, sentiasa dimakan masa. Cuma kita tak terasa. Tengok cermin pun nampak putih rupanya. Dulu hitam, kan dah putih. Siapa pun dia tak mau dah. Adan muka surah Tuhan. Masa muda jenggot pun dia ada, tu lain cerita. Itu bermakna apa? Kita sentiasa menemui kemusnahan demi kemusnahan. Itu dimasukkan dengan kata alam ini tiada. Sebab alam sentiasa menemui kemusnahan demi kemusnahan. Cuma musnahnya belum habis, sikit. Betul tak? Allah tidak. Allah tak melalui kemusnahan itu. Allah tak melalui masa. Maka ada beberapa lah pengertian alam itu tiada, hanya Allah yang ada. Ya. Baik, tapi kata ahli tasawuf, maksud kata Allah tu Allah saja yang ada, makhluk tak ada. Kerana hatinya tak ingat kepada Allah. Hatinya penuh tumpuan kepada Allah hingga terlupa akan adanya alam. Alam tu ada, tapi terlupa ia kepada alam. Orang yang ingat alam terlupa Allah. Orang yang ingat Allah terlupa alam. Begitulah ceritanya. Orang yang ingat masjid tak pergi disko. Orang yang ingat disko tak akan pergi masjid. Betul tak? Nak mudah faham lagu tu lah. Baik, habis. Mana tadi? Dan orang yang alim lagi mempunyai terang mata hatinya. Orang alim di sini maknanya orang yang arif billah, bukan alim dengan ilmu, tapi orang yang arif dengan ketuhanan Allah. Yani orang yang musyahadah Allah, bukan yakin kepada Allah dengan i'tiqad, tapi yakin dengan Allah dengan musyahadah. Yakin dengan Allah dengan i'tiqad tu namanya ilmu yakin. Yakin dengan Allah dengan musyahadah tu namanya kamalul yakin. Jadi orang ini dinamakan orang yang terang, orang yang alim dengan musyahadah, arif dengan musyahadah Allah. Lagi mempunyai terang mata hatinya itu berkata ia sekadar barang yang didapat daripada bahagiannya yang diberikan dia. Yani dia akan merasai akan ma'rifah Allah itu sekadar mana dibukakan oleh Allah Ta'ala akan hatinya kepada pengenalan itu. Seseorang yang kenal Allah, dia tak sama dengan seseorang yang lain yang juga mengenal Allah. Bukan sama. Kita nak faham tak sama tu, cuba kita tengok muka kita. Sama tak? Bentuk serupa, muka lain-lain. Orang dalam dunia ni ada 7 bilion, semua muka lain-lain. Orang kata ada 7 muka serupa, seiras saja, tak sama juga. Ada juga pelik-pelik. Seorang ni muka serupa, rambut kerinting macam kutai kinting. Yang kawan dia tu tak kerinting pun. Seorang ni nganga tengok berkenai. Apa dia? Gigi dia capang sikit sana. Yang seorang lagi gigi dia ke dalam pula. Orang kata ada 7 orang kan serupa ni. Orang kata ada 7 orang muka serupa atas dunia ni. Barangkali lah kot. Ya. Tapi hakikatnya tak sama juga. Ada benda yang berlainan. Begitulah orang yang mengenal Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah Ta'ala ni, ya, kalau ada 1 juta, 1 juta tu tak sama. Cumanya wali-wali Allah ni setiap zaman tak sampai dah 1 juta.
Dia setengah kitab dia kata setiap zaman tu wali-wali Allah ni ada 1000 orang lebih. Bila mati seorang ganti seorang, mati ganti, mati ganti, mati ganti. Dia akan berganti-ganti. Ni wali-wali Allah kita tak kenal. Baik. Siapa yang lantik jadi wali? Lantik jadi wali ni bukanlah macam Perdana Menteri lantik menteri. Yang melantik jadi wali ni Allah juga. Allah yang melantik. Ya, seorang wali dia tak boleh lantik seseorang lain tu jadi wali. Aku nak mati dah besok, kau ganti aku ya jadi wali kutub. Bukanlah kutub, tidak. Ingat ni PM ke? PM boleh. Ya, PM boleh. Tapi wali Allah tak, dia tak begitu. Yang melantik seseorang wali tu ialah Allah sendiri. Ya. Baik. Sebab itu ada setengah-setengah tariqah mursyidnya tidak melantik penggantinya. Kerana bukan tugas dia yang nak melantik. Yang melantik ialah Allah. Ya. Baik, kita sambung tadi. Dan keadaan hakikat kunhi zatnya itu tersembunyi. Itu tersembunyi itu. Daripada sampai ilmu makhluk. Baik, apa dia kata? Tengok boleh. Dan keadaan hakikat kunhi zatnya itu, yakni hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan keadaan hakikat kunhi zatnya itu, yakni hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tersembunyi. Makna tersembunyi iaitu tidak dapat dicapai oleh ilmu makhluk. Tersembunyi daripada sampai ilmu makhluk, yakni tak dapat dicapai oleh ilmu makhluk. Mana kata hakikat zat Allah Ta'ala ni siapa pun tak tahu. Kita belajar tauhid ni bukan belajar zat Allah. Kita belajar tauhid ni belajar sifat Allah. Kita tak akan dapat kenal zat Allah. Yang kita dapat kenal sifat Allah itu sekadar ilmiah, bukan hakikat sifatnya, tidak. Zat Allah lagi tak dapat dipelajari. Belajar tauhid bukan belajar mengenal zatnya. Belajar tauhid mengenal sifat-sifatnya. Baik, habis. Dan hanya yang dapat itu kadar tajallinya juga. Maknanya yang didapati oleh wali-wali Allah tu sekadar apa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam mata hatinya juga. Iaitulah rasaan di mata hati. Maka disebutkan dengan ramuzun, dengan ramuz, yakni dengan tanda-tanda. Maka disebutkan, maka jika disebutkan, maka disebutkan, ini maka jika disebutkan dengan ramuz, yakni hanya dengan tanda. Maknanya disebutkan dia tu seorang wali, seorang itu seorang hanya dengan tanda-tanda dan isyarat juga. Ini petanda.
Demikianlah adanya habis di situ. Maknanya disebutkan orang itu darjahnya ya wahdatul asma, kita kata, kerana dia ya selalu menyebut asma Allah. Ya, contohnya orang kata dia tu dapat darjah wahdatul af'al sebab dia sentiasa memandang perbuatan Allah. Dia sebut perbuatan Allah. Dan dia pula ya dikenali sebagai orang yang soleh, yang sangat-sangat solehnya, ya. Dan orang-orang yang setanding dengan dia juga yang menyebut. Kita orang awam ni tak boleh kenal wali. Ya, wali dengan wali, mengenal akan wali itu dengan tanda-tanda kewalian orang itu. Kita orang awam tak boleh kenal. Yang kenal wali ni wali juga. Kalau kita boleh kenal dia wali, kita pun wali. Faham? Jadi kita tak boleh kenal. Kita orang awam tak boleh kenal. Sebab tu menuduh seorang tu wali adalah haram. Oh, dia tu wali, tak boleh, haram. Kita tak tahu. Habis tu kita nak kata apa? Kita kata dia orang baik-baik sudah. Ya. Kita kena rasa dia tu orang baik. Kita kena kata dia orang baik sudah. Jangan kata dia wali, tak boleh. Kita tak kenal. Wali nikah tak apa. Kalau wali nikah, tak ada kata dia wali nikah, tak kahwin budak tu. No? Baik. Habis cakap tu. Wallahu fawqa kulli dhi ilmin alimun. Wallahu fawqa kulli dhi ilmin alimun. Baik, kita berhenti cakap tu. Kemudian katanya faidatun. Kata Syekh Najmuddin An-Nusufi. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binur ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. Iftah lana fatahan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.